Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat lagi sama-sama kita menyambung pada majlis yang ke-28 pada pembacaan kitab Sabilal Muhtadin karangan Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Banjari Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Jadi minggu lepas semalam kita sudah bahas sikit berkenaan dengan mubtada'ah ghairu mumaizah dan kemudian masuk pada perbahasan selanjutnya iaitu mu'tadah ghairu mumaizah. Okey, mubtada'ah mu'tadah ghairu mumaizah, dan saya telah memberikan dan telah menulis nota di FB petang tadi yang mana saya suruh salin untuk membincangkan dan baca nota tersebut terlebih dahulu sebelum baca kitab. Cuma kita baca kitab dululah sikit sebab ada bab yang tak ada kaitan dengan tu. Ada bab yang senang, kita baca kitab dulu. Okey, siapa yang belum menulis sila tengoklah. Buka laptop ke satu lagi, buka phone ke satu lagi, tengok nota tu. Kita baca kitab dulu. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Pula ada soalan masuk. Aku mengajar soalan masuk. Heran sungguhlah. Rasa-rasa hampa ni malam-malam ni hidup ke? Malam-malam tidur. Siang lah tanya. Okay. Kata musannif, ada pun jika. Okey, sebelum tu kita ada dua adat. Semalam kita bahas pada bab terakhir, dia panggil adat yang muwafaqah. Muwafaqah ni muwafakat lah, tetap. Setiap bulan mari 5 ataupun 6 ataupun 7 dia panggil adat muwafaqah. Muwafaqah asal pada fi'il rubai. Wafaqa yuwafiqu muwafaqatan wa huwa muwafiqun wa dhaka muwafaqun. Surah tu. Ini muwafaqah dia masdar dia. Okey, itu muwafaqah. Ni hari ni adat yang muntazim dia panggil, yang tersusun. Lagu mana? Adapun jika adatnya adat seorang perempuan itu, adat haid seorang perempuan itu berlain-lainan, yakni berlain-lainan setiap bulan. Bulan ni 7, bulan depan 5, bulan depan lagi 3, lain-lain tu. Maka jika ada adatnya adat haid perempuan itu beratur, muntazim. Beratur tu susun lah, tersusun. Muntazim tu bahasa Arab dia. Muntazim asal pada muntazim ni isim fa'il.
Bagi intazama yantazimu intizaman wa huwa muntazimun wa dhaka muntazamun. Jadi muntazim isim fa'il. Yang tersusun lah muntazim tu. Beratur, tersusun, samalah. Kalau adat dia tu tersusun, tiada sabit adat itu adat haid yang muntazim, melainkan dengan 2 kali. Okey, dulu minggu lepas ataupun semalam kita bahas adat itu sabit sekali atas pandangan asah. Okey, atas pandangan asah. Macam kita buat contoh semalam, bulan pertama 5, bulan kedua 6 haid dia, bulan ke-7 bulan ketiga 8. Itu bulan keempat istihadhah. Nak kembali pada mana adat haid dia? Adat haidnya ialah bulan lepas, iaitu 8 hari. Tu bulan pertama 5 hari, bulan kedua 6 hari, bulan ketiga 8 hari contoh. Lepas tu bulan keempat istihadhah. Nak kembali pada mana adat haid dia? 8 hari. Kalau berlaku istihadhah yang ghairu mumayyizah lah, ataupun yang mumayyizah yang faqidatus syarti, yang tak cukup syarat, kembali kepada adat sebelumnya. Adat sebelumnya hak mana? Yang minggu lepas, yang bulan lepas. Sebab sabit adat itu walaupun sekali. Kalau atas perangan kedua 2 bulan lepas, atas perangan ketiga 3 bulan lepas. Macam semalam tu lah. Okey. Tapi dalam adat muntazim tadi tu, yang tadi tu pandangan yang sabit adat sekali itu yang bukan muntazim. Kalau adat dia muntazim, maka sekurang-kurangnya 2 kali. Ni ittifaq lah, tak ada khilaf. Sekurang-kurangnya 2 kali. Mana muntazim? Dia beratur. Contoh, bulan pertama, yang ni yang kita tulis dalam FB tu, saya ada masalah 6 tu. Contoh bulan pertama 3 hari keluar haid. Lepas tu bulan kedua 4 hari. Bulan ketiga 5 hari. Bulan keempat 3 hari balik. Bulan kelima 4 hari. Bulan ke-6 5 hari. Tengok, tu muntazim dia panggil. Sekurang-kurang 2 kali ulang. Mana? 3 4 5, 3 4 5. Angka dia sama. Angka dia 3 4 5, 3 4 5 sama. 3 4 5 tu itu satu daur, satu pusingan. 3 4 5 yang lain itu pusingan kedua. Tu 2 kali. Kalau 3 4 5 kemudian bulan keempat istihadhah, itu tidak ada adat yang muntazim lagi. Tu sebab adat yang muntazim, nak sabit adat secara muntazim sekurang-kurang 2 kali pusingan. 3 4 5, 3 4 5. Kalau 3 4 5 6, 3 4 5 6. Gitu. Bulan yang ke-9 istihadhah, baru dikira adat muntazim. Kalau tak, dia berbalik kepada adat sebelum bulan dia, sebelum bulan istihadhah itu. 3 4 5 6, batu istihadhah bulan selepas itu, bulan ke-5. Maka kena berbalik kepada adat dia. Istihadhah ghairu mumayyizah ni kita tak maulah istihadhah bukan kena tengok kala dulu lah. Jangan buat gitu. Ni perbahasan ghairu mumayyizah ataupun faqidatus syarti, yang kena berbalik kepada adat. Jadi adat yang muntazim ni sekurang-kurang kena ulang 2 kali baru boleh. Mana contoh? Contoh tu seperti lukis contoh ni. Seperti bahawa haid ia perempuan itu di dalam sebulan 3 hari, yakni bulan yang pertama 3 hari, dan pada bulan yang kedua 5 hari. Tengok, keluar haid 5 hari, dan pada bulan yang ketiga 7 hari. 3 5 7. Dan pada bulan yang keempat 3 hari balik, sama macam hak pertama. Dan pada bulan yang kelima 5 hari balik, sama macam hak yang kedua. Dan pada bulan yang keenam 7 hari, sama macam bulan ketiga. Dan pada bulan yang ketujuh istihadhah ia perempuan tu. Istihadhah, keluar darah merah contohnya 20 hari, tak ada mumayyizah. Niscaya dikembalikanlah haidnya, haid perempuan pada bulan ke-7 itu kepada 3 hari. Bukan kepada 7 hari. Kalau 7 hari bulan yang ke-6. Ada ni yang dia kembali kepada adat yang 3 hari. Sebab apa? Sebab adat dia muntazim. 357, 357. Bulan yang ke-7 ni sepatutnya 3 lah. Tiba-tiba mari istihadhah, maka kembali kepada adat dia 3 hari. 3 hari lah. Mari yang ke-8, bulan ke-8 istihadhah lagi, maka kembali kepada adat dia. Kalau istihadhah yang ghairu mumayyizah lagi, maka kembali kepada adatnya yang 5 hari. Bulan yang ke-9 mari lagi istihadhah yang macam tadi, kembali kepada adatnya yang 7 hari. Begitulah kalau dia muntazim.
Syarat muntazim dia tadi, setiap bulan keluar angka haid yang berbeza-beza, dan dia itu muntazim sekurang-kurang pusingan dia 2 kali. Okay. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan pada bulan yang kedua, yakni dan pada bulan yang kedua, yakni istihadah pada bulan yang kedua. Mana? Pada bulan yang ke-8 istihadah lagi, maka kepada 5 hari, yakni dikembalikan haidnya kepada 5 hari. Macam bulan kedua dengan bulan kelima, 5 hari. 357 kembali kepada 5. Dan pada bulan yang ke-9, yakni istihadah berlaku pada bulan yang ke-9 pula, lagu mana adat dia? Kepada 7 hari, yakni dikembalikan haidnya kepada adat yang 7 hari. 357 yang pertama daur haid, 357 yang pertama daur haid yang kedua, 357 itu daur pertama istihadah. Sebab bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 dia istihadah. Dia panggil daur yang pertama istihadah, kembali kepada adat muntazim dia. Ini kalau ingat lah. Sehari yang dia kata, sehari masalah yang tak ingat tu, tu yang kata 6 dalam FB tu, 6 masalah yang tak ingat lagu mana. Okay. Ni mudah. 357 hari yang bulan yang ke-7 istihadah yang ghairu maizah, kembali kepada adat 3 hari. Bulan ke-8 mari istihadah lagi, ghairu maizah lagi, kembali kepada adat 5 hari. Bulan ke-9 ghairu maizah lagi, kembali kepada adat 7 hari. Begitulah sampai habis. Tapi ni jarang berlaku lah. Sebab apa? Sebab makanan sekarang merepek. Lepas tu adat orang perempuan pun kebanyakannya istihadah saja tiap-tiap bulan. Susah nak mari haid tiap-tiap bulan. Kalau siapa yang mari haid tiap bulan tanpa ada istihadah tu, bagus tu. Sihat lah tu. Dari sudut perubatan lah. Okay. Ni jarang lah. Tapi kalau berlaku, ni hukum dia. Okay. Habis. Senang ni senang sangat ni. Hingga seperti demikianlah. Teruskanlah. Bulan ke-10 istihadah lagi, kembali kepada 3 hari. Bulan ke-11 istihadah lagi, kembali kepada 5 hari. Bulan ke-12 istihadah ghairu maizah lagi, kembali kepada 7 hari. Begitulah sampai habis. Sebab dia ada adat yang muntazim sekurang-kurangnya 2 kali ulang, iaitu 357 sekali, 357 sekali. Okay. Bis. Okay, faham ke tidak? Cuba respon. Okay, ni nak baca kertas dah ni. Nak baca kertas yang apa tulis petang tadi, sebelum kita baca seterusnya ni. Faham ataupun tidak ni? 357 ni bukan kalkulator ni. Ni adat haid perempuan. Ni mudah ni, tak faham ke tak tahu. Faham ataupun tidak? Faham belakang tu. Senang. Ni senang ni. Yang nak payah ni 6 ni. Okay, tengok kertas masing-masing kalau tulis tu. Tak tahulah tulis ke tak apa ni. Okay, kita ambil tulisan ni cakap ayam. Jadi kalau tulisan dalam FB tu saya tulis elok sikit ayat dia lah. Jadi kalau saya baca sehari, awak perkataan ada tinggal, tu maknanya tak apalah, asal faham ya. Okay, tengok kertas masing-masing, ataupun bagi yang tak tulis, tengok laptop ataupun phone masing-masing yang saya post di FB tadi, 6 masalah adat dan ihtiyat di bawahnya. Okay, masalah pertama, sabit adat. Masalah pertama, sabit adat. Dia berkaitan dengan adat muntazim juga, cuma ada masalah yang 6 kalau dia tu terlupa adat muntazim dia. Lagu mana terlupa? 6 masalah. Okay, ni masalah pertama. Tengok kertas tu sini. Adat haidnya, kalau ikutkan baca sendiri faham dah. Cuma kita baca senang, baca laju-laju sikit, kemudian terang sikit, senang, tak buang masa. Adat haidnya berbeza-beza. Ini masalah pertama, masalah sabit adat. Tengok dalam kertas masing-masing. Adat haidnya berbeza-beza pada setiap bulan. Apa maksud beza-beza? Macam tadi lah, 3, 5, 7. Bulan pertama 3, 5, 7. Kita guna 3, 5, 7 sebab sehari Sabila guna 3, 5, 7. Okay. Kiahlah masalah lain. Nak buat 5, 8, 10 boleh tak? Boleh lah, ikutlah. Ni contoh. Contoh ni sekali sudah dah. Tak payah buat banyak kali. Okay, adat haidnya berbeza-beza. Yang ni 3, 5, 7. Contoh. Pada setiap bulan. Setiap bulan bezalah. Secara tersusun. Tersusun muntazim. 3, 5, 7.
Dan daur pusingannya sudah berulang 2 kali. 357, 357. 357 sekali, 357 2 kali. Dia dah ulang 2 kali. Maksud 6 bulan lah. Tetapi dia tidak ingat pada sistem putaran tersebut. Tak ingat sistem putaran. Okey, 357, 357. Bulan yang ke-7 istihadah. Kemudian dia nak kembali kepada adat dia. Istihadah ghairu maizah. Nak kembali kepada adat dia. Tapi terlupa sistem putaran tersebut. Daur tersebut dia lupa. Mana? Dia tahu. Bukan dia lupa adat. Dia lupa sistem putaran dia. Mana? Dia tahu angka adat haid sebelum-sebelum ni 357. Tapi lupa susunan dia. Sama ada 357 ke, 753 ke, 573 ke dan sebagainya. Pening. Tapi dia tahu 357. Cuma daur tu dia tak ingat. 357 ke, 753 ke, 573 ke, tak tahu. Itu nak kembali adat lagu mana? Kalau ikut kaedah kena kembali kepada adat 3 hari. Kalau 357. Cuma sekarang ni dia terlupa. Lagu mana? Haidnya dikembalikan, yakni disamakan pada giliran angka haid yang paling sedikit. Okey. Bulan ke-7 dia mari istihadah. Maka kena kembalikan adat haid pada mana? Angka yang paling sikit. Mana? 3. Maka 3 hari haid dia. 3 hari haid dia. Tapi kena ingat, ni kita ikhtisar ni. Kalau bulan ke-7, hari pertama keluar darah, haid, zuhir, haid, 2, 3, 4, 5, zuhir, haid lah macam biasa sampai hari ke-15. Hari ke-16 keluar lagi darah. Ghairu maizah ni. Nak kembali kepada adat. Tiba-tiba terlupa nazam dia, susunan dia. Maka macam mana ni? Maka dikembalikan adat haid dia. Haidnya dikembalikan, yakni disamakan pada giliran angka haid yang paling sedikit. Mana paling sedikit antara 357? Angka dia 3. Maka bulan ke-7 itu pada hari yang ke-16 dia tahu 3 hari haid. Baki pada 3 hari itu suci. Dan hari yang ke-16 wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Hari ke-16. Hari ke-16 kan dia tahu istihadah. Dah nak kembali haid pada mana? Kembali kepada angka yang paling sedikit. Sebab apa? Sebab dia terlupa nazam dia berapa, 357 ke, 753 ke, 573 ke dan sebagainya. Tapi dia tahulah 357 tu. Cuma tak tahu 37 ke, 753 ke macam mana. Formasi dia tak ingat. Maka kembali kepada angka giliran pula dah. Angka yang paling sedikit, iaitu 3. Okey, mari bulan Ogos istihadah lagi, sama macam dulu, ghairu maizah juga. Dah lagu mana? Nak kembali pada adat lagu mana? Juga kembali kepada 3 hari. Angka paling sedikit. Bulan September, kita bagi bulan yang ke-9 lah. Tak mau lagu 6 bulan, saya tertakluk pada bulan pula. Bulan yang ke-9 keluar lagi istihadah. Macam sama macam tadi. Kena kembali kepada adat. Nak kembali pada adatnya dah 3 hari juga. Jadi bulan yang ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 haid dia 3 hari, ambil daripada angka giliran yang paling sikit. Tapi start mandi wajib pada hari yang ke-16. Hari yang ke-10, bulan yang ke-10. Okey. Bulan yang ke-7, bulan yang ke-8, bulan ke-9 itu daur pertama istihadah. Daur pertama istihadah. Asal kaedah tadi tu, kalau bulan ke-7 kena kembali kepada 3 hari. Kena kembali bulan ke-8 kena kembali pada 5 hari. Bulan ke-9 kena kembali kepada 9 hari. Tapi ni masalah dia terlupa nazam dia, terlupa. Tapi dia ingat 357 tapi terlupa formasi dia. 357 ke, 753 ke, 537 ke dan sebagainya. Kau ambil 3 hari, 3 bulan ni, iaitu bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Kalau istihadah lah ni, kalau tak istihadah lain lah cerita ya. Istihadah belaka ghairu maizah ni. Orang kembali pada 3 hari belaka. Hari yang ke-16 wajib mandi. Tiba-tiba bulan yang ke-10 keluar juga darah, istihadah juga. Macam ni. Bulan yang ke-10 bukan. Bulan yang ke-10 dia tengok dia keluar darah sama macam bulan lepas, merah juga. Sama macam bulan lepas, merah juga. Seakan-akan macam nak ghairu maizah macam bulan lepas juga. Maka bulan ke-10 ni dia kena jaga-jaga. Hari pertama bulan ke-10 bila zuhir keluar darah, hari pertama dia haid.
Hari kedua dia haid, hari ketiga dia haid, hari keempat dia kena wajib mandi. Tu. Kena wajib mandi. Ni kalau sama macam minggu bulan lepas. Bulan lepas, bulan yang ke-7 merah satu sifat sampai lebih 15 hari. Bulan yang ke-8 merah satu sifat lebih daripada 18 hari, 15 hari. Bulan yang ke-9 satu sifat sampai lebih daripada 15 hari. Bulan yang ke-10 masih sama macam bulan lepas, satu sifat merah. Maka hari yang pertama bulan 10 dia boleh kira dia haid. Bulan yang kedua, hari yang kedua haid, hari yang ketiga haid, hari yang keempat dia wajib mandi. Sebab apa? Takut sama macam bulan lepas. Sebab bulan lepas 3 hari haid. 3 hari haid pada 3 bulan. Iaitu bulan yang ke-7, bulan yang ke-8, bulan ke-9. Bulan ke-10 ni sama warna macam bulan lepas. Maka dia kena berlaku ihtiyat. Maka bulan pada hari yang keempat, bulan yang ke-10 dia wajib mandi. Dan start pada hari yang keempat dia wajib ihtiyat. Apa ihtiyat? Tu saya tulis dah kat bawah tu. Ihtiyat tu dia ada hukum suci pada dirinya, dia ada hukum haid pada dirinya. Dari sudut kena sembahyang walaupun dia wajib ihtiyat. Dia wajib ihtiyat macam mana? Iaitu kena sembahyang, kena puasa. Dari sudut haramnya, haram sentuh Quran, haram baca Quran, haram jimat dan sebagainya. Hari yang kelima juga berlaku ihtiyat pada dia. Hari yang keenam wajib mandi. Sekali lagi, sebab apa? Sebab nak ihtiyat. Kononnya kata adat minggu lepas tu, adat bulan lepas tu ada angka giliran haidnya 5 hari. Maka hari ke-6 mesti suci, hari ke-6 wajib mandi. Sebab ihtiyat. Tu. Hari ke-7 wajib, hari ke-7 ihtiyat lagi. Hari ke-8 wajib ihtiyat. Hari ke-8 wajib ihtiyat lagi. Maka hari ke-8 wajib mandi lagi. Sebab apa? Sebab adat yang minggu lepas, adat yang bulan lepas, ada angka girilat, ada angka haid 7 hari. Tu. Maka selepas 7 hari, yakni pada hari ke-8 kena mandi lah. Hari yang ke-10, bulan yang ke-10 ni semua merah belakang ni. Sama macam bulan lepas. Sebab tu dia boleh hukum ihtiyat. Tu. Habis saja hari yang ke-8 mandi, merah juga, maka itu istihadah. Dia boleh sembahyang, dia wajib sembahyang. Tu. Dia wajib sembahyang lah. Tak perlu tunggu dah sampai hari yang ke-15. Tak perlu. Sebab apa? Serupa macam bulan lepas. Merah belakang. Merah belakang. Tu masalah yang pertama. Habis. Masalah yang kedua. Jika adat haidnya berbeza-beza, yakni berlainan. Mana? Macam tadi 357 berbeza. Pada setiap bulan berbeza. Tetapi adatnya tidak tersusun. Adat tak tersusun. Yang tadi masalah pertama tersusun. Mana? 357. Cuma masalahnya dia tak ingat nazam dia. 357 ke 753 ke 537. Tapi pada hakikatnya dia itu tersusun, iaitu 357 tersusun. Ni masalah tak tersusun. Mana? Contoh 357 753. Angka sama tapi susunnya berbeza. Angka masih 357, cuma nazam berbeza. Pada bulan yang pertama 3, pada bulan yang kedua 5, pada bulan yang ketiga 7, pada bulan yang keempat 5, bukan 3, 5. Pada bulan yang kelima 3, pada bulan yang keenam 7. Contoh. Dia berlaku angka sama tapi intizam berbeza. Dan daur pusingannya sudah berulang, yakni sudah berulang 2 kali. Yakni 6 bulan lah. 357 573. 6 bulan. Sudah berulang. Tetapi dia tidak ingat angka giliran haid di bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Tu. Bulan yang ke-7 istihadah. Bulan yang ke-7 lebih kurang macam tadi lah. Bulan ke-7 istihadah. Tu. Bulan yang ke-7 istihadah. Sama macam tadi, sama macam minggu lepas. Bulan yang ke-7 istihadah, iaitu merah belaka contoh. Ghairu maizah. Hari yang pertama pada bulan ke-7 dia zahir hukum haid. 2, 3, 4, 5 sampai 15. Hari ke-16 masih lagi warna merah macam sebelum ni. Ghairu maizah pula, tak ada syarat tamyiz. Maka nak kembali adat macam mana? Dia nak kembali kepada adat,
tapi tidak ingat angka giliran haid di bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Dia tak ingat. Sebab dia kan mutazim, dia kan tidak mutazim 357 753. Saya tak ingat contoh yang saya letak dalam tulisan tu. Tapi faham tu lah. 357 angka tu ada, tapi beza 357 753. Beza. Buat lagu mana pun dia berbeza intizam. Jadi dia tak ingat sebelum ni berapa, 3 ke 5 ke 7. Tapi dia ingat lah adat tu 357, cuma tak ingat hak mana bulan terakhir dia 7 ke 5 ke 3. Sebab dia berlaku angka adat sama, cuma berbeza nizam, susunan. Dia tak ingat lagu mana. Maka pada bulan yang ke-7, hari yang pertama sampai hari ke-15, Zuhir nampak darah, haid lah. Hari ke-16 masih lagi ghairu maizah, maka dia tahu bahawasanya dia ini kena kembali pada adat, tapi tak ingat pula angka giliran haid di bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Maka Zuhir hukum lagu mana? Macam tadi juga, dia kena hukumkan haidnya pada bulan yang ke-7 angka yang paling kecil. Mana? 3 lah. Okey, 3 hari haid baki istihadah pada bulan yang ke-7. Bulan yang ke-8 pun sama. Kalau mari istihadah merah belaka lebih daripada 15 hari belum merah, macam mana? 3 hari haid baki istihadah. Bulan yang ke-9 pun sama. Istihadah juga, ghairu maizah, merah belaka juga. Maka 3 hari haid bakinya istihadah. Bulan yang ke-10 pun sama juga, mari lagu tu. Bulan ke-10 ni kena ada ihtiyat. Tadi saya lupa nak khabar, yang ihtiyat tu pun 3 bulan lah. Bulan ke-10 berlaku ihtiyat. Bulan ke-11 kalau berlaku benda yang sama juga, ihtiyat lagi. Bulan yang ke-12 kalau berlaku sama juga, ihtiyat lagi. Gitu. Okay. Habis. Mana tadi? Okay. Jadi bulan yang ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 sama macam tadi. Ambil angka yang paling kecil, iaitu 3. Start bulan yang ke-10 dia kena ihtiyat. Mana? Dia start bulan ke-10, dia tengok hari pertama darah dia merah macam dulu sebiji. Hari yang kedua merah macam dulu. 3 macam dulu. Ni macam dulu ni. Hari yang keempat dia wajib mandi. Dan hari yang keempat start dia ihtiyat. Apa ihtiyat? Yang kita tulis tu. Kena wajib semayang, wajib puasa, haram jima', haram sentuh Quran. Pada dirinya ada hukum haid dan ada hukum suci. Itu ihtiyat. 4. Kemudian hari yang kelima ihtiyat lagi lah. Hari yang keenam wajib dia mandi. Sebab apa? Sebab ada adat angka giliran yang sebelum ni ada 5 hari haid. Maka hari yang keenam suci. Maka atas ihtiyatnya dia kena mandi lagi. Macam tu juga ihtiyat. Hari ke-6, hari ke-7, hari yang ke-8 mandi. Habis saja hari ke-8 mandi, maka habislah ihtiyat dia. Yang selebihnya kalau keluar lagi merah lagi, maka itu istihadah dah dengan yakin. Tak perlu tunggu sampai hari ke-15 dah. Bulan yang ke-10. Bulan yang ke-11 serupa juga, berlaku merah sampai keluar. Gitulah juga hukum macam bulan ke-10. Bulan ke-12 pun samalah. Gitu Okay, beza sikit lah. Hak nombor pertama tadi 357 357. Hak yang nombor 2 357 753 contohlah. Tapi 357 masih ada, cuma dia tidak muntazim. Dia tidak tersusun elok. Macam yang pertama. Okey, habis tu nombor 2. Nombor 3. Saya terang slow-slow lah ni. Sebab tu tulis siap-siap. Kalau saya baca nak suruh salin satu malam ni, memang pukul 12 lah baru habis. Nak suruh salin lagi, nak suruh terang lagi. Nombor 3. Nombor 3 ni senang. Ni senang ni. Jika tempoh adat bagi haidnya berbeza, sama 357. Beza tu pada setiap bulan, okey, dan tidak berulang-ulang sebanyak 2 kali. Tak berulang, hanya 357 je. Lepas tu tak ada lah. Tidak berulang dah. Kita jangan tertakluk 357. Ni saya bagi contoh ni. Kalau 3578 boleh tak? Boleh. 3578 3578. Kena ulang 2 kali lah kalau nak muntazim. 3535. Itu berulang tu. 3535. Berulang tu. Dia tak tertakluk kena 357 ke, kena ulang 3 kali ke tak. Okay, asalkan susun 3578 3578. Muntazim tu. 3535. Muntazim tu. 465. 465 465. Muntazim tu.
465 654. Muntazim lah tu. Tersusul lah tu berlaku daur dua kali. Angka sama cuma tidak tersusun. Sebab apa? 465 564. Angka sama tapi berbeza nazam. Lain pula serta dia. Okey, nombor 3 senang. Jika tempoh adat bagi haidnya berbeza pada setiap bulan. Okey, 357 kita ambil. Kita ambil 357 sebab sehari Sabila guna 357. Senang sehari. Dan tidak berulang-ulang sebanyak 2 kali. Yakni 357 ya. Sudah. Bulan keempat dia mari istihadah. Sehari ya. Dengan tetap, okey. Sebanyak tidak berulang-ulang sebanyak 2 kali pusingan dengan tetap. Yakni tidak mempunyai pusingan haid. Yakni pusingan haid daur dia bukannya 357 bahkan 357 sahaja. Tetapi wanita mustahadah tersebut masih mengingati aturan bilangan angka hari adat haidnya. Dia ingat 357 aku bulan lepas. Bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. Ni bulan keempat. Dia mari istihadah. Dia ingatlah aturan tu. Lagu mana? Maka hukum haidnya itu adalah mengikut adat haid yang datang sebelum dia mengalami istihadah. Mana? Bulan lepas. Sebab dia tidak berlaku 2 kali lagi. 357. Hanya 357. Kemudian mari bulan keempat istihadah dah. Nak kembali pada mana? Kembali kepada bulan sebelumnya, iaitu 7. Sebab dia ingat 357. Mana? Haid yang terakhir sebelum istihadah ialah 7 hari. Maka bila bulan yang keempat istihadah, lagu mana? Ghairu maizah, lagu mana? Ataupun faqidatus syarti, lagu mana? Nak kembali pada adat haid dia, iaitu 7 hari. Sebab tak berlaku muntazim lagi sebanyak-banyak sekurang-kurang 2 kali. Payah juga main angka giliran. Nak sebut ni tersasu saja. Harap faham lah. 357. Nak cepat sebut tu. Angka giliran tu. Okey. Senang ni. Senang ni. Jumlah haidnya mestilah disamakan dengan jumlah haidnya yang terakhir sebelum kedatangan istihadah. Saya buat contoh. Bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketujuh bulan ketiga 3, bulan ketiga 7, lepas tu bulan keempat istihadah. Ghairu maizah contohnya. Kau kembali pada mana? Kembali pada bulan yang ketiga atas pandangan asah lah. Tathbutul adah marratan fil asah. Atas pandangan kedua 5, atas pandangan ketiga 3. Gitulah macam dulu lah. Senang. Ini nombor 3 sebab aku 2 kali. Okey, nombor 4. Nombor 4 pula. Jika tempoh adat haidnya berbeza-beza. Macam tadi 357. Berbeza-beza pada setiap bulan. Mana? 3, 5, 7. Bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. Dan tidak teratur. Tidak teratur. Bukan teratur, tidak teratur. Maknanya 357 753. Kalau 357 357 itu teratur. Okey. Adat haid berbeza-beza dan teratur. 357 357. Ni adat haid berbeza-beza setiap bulan tapi tidak teratur. 357 753. 357 537. Contohlah. Itu tak teratur tu. Bahkan pusingan haidnya sudah berulang sebanyak 2 kali. Makna 6 bulan berlaku. 357 753. 357 573. Contoh. Berulang 2 kali lah. Adat angka haid yang sama cuma tidak teratur. Namun dia masih mengingati giliran angka bilangan hari haid pada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Dia ingat bulan yang ke-6 tu, bulan yang ke-7 dia mari istihadah. Dan dia ingat bulan yang ke-6 tu aku mari. Saya bagi contoh apa? Cuba tulis contoh yang nombor 4 ni. Saya bagi contohnya senang. Sebab dalam kertas ni saya tulis contoh lain. Cuba tulis orang contoh nombor 4 ni. Senang saya nak bagi contoh. Senang saya nak sebut. Tak ingat lah saya bagi apa, 357 ke 753. Tulis bulan pertama 3, bulan kedua. Macam contoh lah, macam contoh tadi. Cuba tulis orang. Saya pun dah lupa lah. Saya guna contoh ni, guna contoh sendiri. Cuma tadi nak tulis tu teringat guna contoh Sabila, senang. Okey, dah. 573. Okey, senyap. Tak ada komen lah. Dia tak naik. 573 753. Okey, 573. Okey, angka sama.
Angka sama pula dah. 573 753. Okey, angkanya 357. Cuma tidak teratur. Mana? 573 753. Tak teratur tu. Tapi angka samalah. Bulan yang ke-7 mari istihadah. Dan dia ingat pada bulan yang ke-6 dia 3 hari haid. Pada bulan yang ke-6 dia 3 hari haid. Itulah 753. Yang ketiga tu bulan ke-6 lah tu. 3 hari haid. Dah lagu mana? Maka pada bulan yang ke-7, hari yang pertama mari merah. Okey, haid lah. Merah sampai ke-15 merah. Hari ke-16 merah lagi. Ghair maizah ni. Nak kembali kepada adat lagu mana? Dia dah ada adat dah, cuma dia tak tersusun. Lagu mana nak kembali adat dia? Dia kena kembali adat dia pada bilangan yang paling sedikit. Macam tadi juga, bilangan paling sedikit mana? Iaitu 3. Maka bulan yang ke-7 3 hari hukum haid. Bakinya istihadah. Bulan yang ke-8 macam tu juga. Merah sampai 16 hari. Sama juga. 3 hari haid, baki istihadah. Bulan ke-8 begitu juga. Bulan ke-9 begitu juga. Samalah. 3 hari haid, baki istihadah. Bulan ke-10. Bulan ke-10 dia mari nak kena ihtiyat dah. Okey. Jadi bulan ke-7, bulan ke-8, okey, 573 itu daur pertama haid. 753 daur kedua haid. Bulan yang ke-7, ke-8, ke-9 daur pertama istihadah. Yang nak kembali kepada angka adat haid yang paling sedikit iaitu 3. Masuk bulan ke-10 dia masuk, kalau masih lagi istihadah merah lagi, maka dia masuk daur kedua istihadah. Maka ni kena ihtiyat lah. Bulan 10, bulan 11, bulan 12. Kalau mari sama merah belaka pada bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12, maka dia wajib dia kena dia mari hari pertama haid. Hari kedua nampak sama merah sampai hari ke-6 haid belaka. Hari ke-7 merah lagi, maka start hari yang ke-7. Kejap. Saya guna contoh ni pula. Silap. Silap. Saya guna contoh ni. Nak guna contoh tu. Okey. Bulan ke berapa tadi? Bulan yang ke-10. Bulan yang ke-10. Hari pertama keluar merah lagi macam bulan lepas. Hari kedua merah lagi macam bulan lepas. 3 merah lagi macam bulan lepas. Hari yang keempat dia keluar lagi merah macam bulan lepas. Maka hari yang keempat pada bulan yang ke-10 wajib dia mandi kerana sudah start ihtiyat. Sebab apa hari yang keempat baru mandi? Sebab adat haid dia sebelum tu yang paling sedikit harinya 3 hari. Hari yang kelima ihtiyat. Hari ke-6 ihtiyat lagi pula wajib mandi. Sebab apa? Sebab adat sebelum ni ada 5 hari haid. Hari ke-6 ihtiyat. Hari ke-7 Hari ke-6 kena mandi tu kan? Hari ke-6 kena mandi. Hari ke-6 kena mandi. Hari ke-7 ihtiyat. Hari ke-8 mandi lagi. Sebab apa? Adat sebelumnya ada 7 hari haid. Lepas mandi pada hari ke-8 masih lagi keluar merah macam sama macam dulu, maka bebaslah dia daripada kena tunggu sampai 15 hari. Dia tahulah bulan ni hari yang ke-8 itu masih lagi keluar merah, 9 keluar merah, itu sudah istihadah. Tak perlu tunggu sampai 15 hari lagi. Cuma ni jarang berlaku lah. Biasanya campur lah darah tu. Cuma kalau ada masalah gitu, ginilah hukum dia. Nombor 4. Settle nombor 4. Nombor 5. Nombor 5 pun macam tadi. Betul ke tadi? Betul lah. Betul kan tadi? Saya rasa betul dah. Sebab dalam kertas betul lah. Nombor 5. Nombor 5 pun ambil macam nombor 4 tadi. Cuma yang keempat tadi ingat ke? Yang keempat ingat kan? Dia yang keempat. Masalah keempat ni dia berlaku beza-beza adat haid dia setiap bulan 3, 5, 7. Cuma tidak muntazim, iaitu 3, 5, 7, 7, 5, 3. Dan perempuan ini pada bulan yang ke-7 mari istihadah. Dan dia ingat hari sebelum, dia ingat bulan sebelumnya mari berapa hari, iaitu 3 hari lah ikut jadual yang mereka bagi ni. Nombor 5 ni terbalik sikit lah. Jika angka saya baca jika angka bilangan tu lah, sebab saya copy paste tu. Copy paste nombor 4,
Copy paste. Lepas tu jika angka bilangan hari bagi giliran di bulan terakhir sebelum kedatangan istiadah adalah lebih banyak, tadi lebih sedikit. Saya lupa baca. Okay. Sebab tak ada di sini. Tengoklah dalam tulisan. Sebab tu saya kata tulisan yang saya tengok, saya tulis di FB tu lebih elok lagi daripada sini. Yang masalah keempat ni, kalau masalah keempat ni dia ingat adat bulan sebelum dia, dan adat sebelum dia itu angka gilirannya kecil. Maka hukum dia macam tadi. Yang nombor 5 ni adat sebelum dia angka yang besar. Contoh apa? 7. Bagi contoh sikit yang nombor 5 tu. Cuba tulis contoh. Yang saya buat je nak. Bagi contoh yang kelima. Yang kelima saya buat contoh apa? 357 573 kan macam mana? Yang pastinya bulan ke-6 tu 7 lah. Sebab tu yang paling besar. Cuba tulis. Ah, 357 537. Okey, sudah tu. 357 537. Okey, angka sama 357, cuma tidak teratur. 357 537. Okey, bulan yang ke-6 7. Bulan yang ke-7 istihadah. Kena kembali kepada adat, dan adat bulan sebelumnya 7, angka yang besar. Hal keadaan dia ni berlaku berlaku setiap bulan tu berbeza adat haid dan tidak muntazim. Dan pada bulan yang ke-7 mari istiadah yang dia nak kembali kepada adat sebelumnya. Dia tengok bulan sebelumnya angka dia lebih besar daripada sebelum-sebelum tu, iaitu 7. Lagu mana haid dia pada bulan ke-7? Bila kata 7, termasuk sekali lah 7, 8, 9. Kalau berlaku sama, merah belakang lebih daripada 15 hari. Sama je kias ya. Maka lagu mana daur pertama istihadah ni, iaitu pada bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Tu dia kena ambil berapa hari haid? Dia kena ambil haid dia yang paling besar angka dia, iaitu apa? 7 hari. Maka bulan ke-7 mari istihadah 7 hari. 7 hari, 7 hari. Bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, 7 hari haid dia. Tapi bulan ke-7, hari yang pertama mari darah, zahir hukum haid, sampai hari ke-15 zahir hukum haid. Hari ke-16 masih lagi keluar merah, ya ghairu maizah lagi. Maka dia tahulah kena kembali kepada adat sebelumnya. Tapi tengok-tengok adat sebelumnya dia tidak ada muntazim elok. Adat haid dia tidak tersusun elok. Macam mana? Maka dia kembali kepada adat yang paling besar giliran angka dia, iaitu 7. Maka dia tahulah pada hari yang ke-16 itu 7 hari haid, baki istihadah. Hari yang ke-16 dia wajib mandi dah. Begitu juga bulan ke-8, begitu juga. Hari yang ke-16 dia baru tahu, oh aku ni ghairu maizah lagi. Kembali pada 7 hari lagi, angka yang besar. Bulan yang ke-9 begitu juga. Hari yang ke-16, oh ada lagi ghairu maizah macam dulu, merah lagi. Kembali kepada adat yang paling besar angka dia, iaitu 7. Pada bulan yang ke-10, bulan yang ke-11, bulan yang ke-12 macam tadi juga, iaitu dia perlu ihtiyat. Ihtiyat apa? Kita tulis dah kat kertas tu. Ihtiyat tu apa? Bila sebut ihtiyat ya, rujuk situ. Tu. Jadi dia perlu mandi bulan ke-10, sama juga, keluar merah. Hari yang kedua merah, 3 merah, 4 merah. Tak perlu ihtiyat ni. Yang kelima tak perlu ihtiyat. Okey. Macam mana tak perlu ihtiyat? Sebab apa? Kita nak cerita. Tak perlu ihtiyat yang 5 ni. Silap. Okey. Bulan yang pertama, bulan ke-10, hari yang pertama merah lagi. Macam bulan lepas ni. 2 merah lagi. Macam bulan lepas. 3, 4, 5 merah lagi. Macam bulan lepas ni. Tu. 5, 7 merah lagi. Hari yang ke-8 merah lagi. Maka hari yang ke-8 tu, dia wajib mandi. Sebab apa? Sebab adat angka giliran yang paling besar ialah 7. Maka hari yang ke-8 sucilah. Hari yang ke-8 sucilah. Dan dia tidak perlu ihtiyat. Sebab apa? Sebab angka giliran yang paling besar yang kita ambil 7. Nak ihtiyat apanya? Yang ihtiyat tadi kalau kita ambil 3. Maka adat dia yang paling besar adalah 7. Dan ada 5. Sebab tu kita kena mandi pada hari yang ke-4, mandi pada hari yang ke-6, mandi pada hari ke-8. Kerana ihtiyat. Ni 7 hari haid. Dan 7 hari ni angka yang besar dah. Maka tak perlu ihtiyat apalah.
Tu. Tak perlu ihtiyat apalah. Ihtiyat ni sebab kita takut-takut dia itu haid. Dalam masa yang sama takut-takut dia itu suci. Ni sekarang nak takut suci apa je, memang jelas lah 7 hari haid. Tu. Okay. Bulan ke-10 7 hari haid tanpa perlu ihtiyat. Bulan ke-11 7 hari haid kalau macam sama juga tanpa perlu ihtiyat. Bulan yang ke-12 pun 7 hari haid sama juga macam macam kalau berlaku macam bulan-bulan lepas. Cuma kita kata agak mustahil lah nak berlaku gini. Tu. Tapi kalau berlaku ginilah hukumnya. Sebab makanan sekarang merepek-merepek, maka perempuan pun keluar darah cara merepek. Tu. Habis yang ke-5. Yang ke-6. Okey, yang ke-6. Terakhir ni. Tu. Terakhir pun saya guna 357 juga. Okey. Terakhir. Jika tempoh adat haidnya berbeza pada setiap bulan. Macam tadi 357 beza. Serta susunan adat haidnya tidak berulang. Yang ni tidak pusing 2 kali. Dia ni 357 lah. Dia tak pusing lagi 357 tak. Mana 3 bulan je. Dah kena 3 bulan ke? Ikutlah. Ni contoh je ni. 357. Dan dia tak berulang dah. Sekali je. Sekali ni je. Dan dalam masa yang sama dia terlupa giliran bilangan hari adat haidnya pada bulan terakhir sebelum kedatangan istihadah. Bulan keempat istihadah. Okey, bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7, bulan keempat istihadah. Okey, dia tahulah adat dia ada 3, ada 5, ada 7. Cuma aku ni nak kembali haid pada bulan yang keempat yang istihadah ni, nak kembali pada 3 ke 5 ke 7. Tu. Beza hak nombor 3 tadi. Hak nombor 3 dia teringat. Bila teringat berlaku bila teringat yang nombor 3 tadi tu sama juga 357. Bulan keempat mari istihadah. Dia kembali kepada adat sebelumnya iaitu 7. Ni 357. Yang keempat istihadah. Bulan keempat istihadah tiba-tiba terlupa. Nak kembali pada 3 ke 5 ke 7. Tapi dia ingatlah adat dia tu 3 atau 5 atau 7. Cuma dia tu nak kembali pada mana? 3 ke 5 ke 7. Tak ingat. Lagu mana? Tu. Jadi lagu mana? Okey, 357. Jadi lagu mana? Jadi bulan yang keempat mari istihadah. Bulan yang keempat mari istihadah. Yakni hari yang pertama Zuhir haid. 2, 3, 4, 5 menari-menari sampai hari 15 haid lah. Hari ke-16 keluar lagi merah darah haid. Sama. Tak ada mumaizah mana. Ghair mumaizah lah hukum dia. Tak boleh tamyiz darah. Semua merah belaka. Bulan yang keempat 16 hari atau 17 hari. Hari yang ke-16 dia tahu dah. Ni aku ni ghair mumaizah ni, kena kembali pada adat. Tapi nak kembali macam mana aku terlupa 3 ke 5 ke 7 bulan lepas ni. Sepatutnya kena kembali pada bulan lepas. Cuma dia tak ingat 3 ke 5 ke 7. Tu. Maka lagu mana? Maka dia perlu ambil haid angka yang paling sikit juga, iaitu apa? 3. Maka bulan yang keempat ni 3 hari haid, baki istihadah. Bulan yang kelima mari juga lebih 16 hari. Ghairu maizah juga. Sama. 3 hari istihadah, baki haid. Bulan yang ke-6 mari juga. Sama. 3 hari haid, baki suci. Bulan yang ke-7. Ni daur yang kedua istihadah. Daur yang pertama haid 3, 5, 7. Kemudian bulan yang keempat, bulan yang kelima, bulan ke-6 istihadah belaka. Ni daur pertama istihadah. Sebab ni 3, ni 3. Mari lagi ni daur kedua istihadah. Mari juga merah. Macam bulan-bulan lepas. Hak ni bulan ke-7 ni dia ada pada dia dihukumkan dengan hukum ihtiyat. Maka bila hari yang ke-7 mari merah juga pada hari pertama. Hak ni macam bulan lepas ni. Hari yang kedua merah juga. Hari yang ketiga merah juga. Hari keempat merah juga. Dia tahu itu kena mandi. Sebab dia kena ihtiyat lah. Hari yang keempat mandi. Sebab apa? Sebab pada adat haid yang bulan lepas tu, yang bulan-bulan lepas tu, yang paling sedikit angka dia 3. Maka hari keempat suci. Dia wajib mandi. Dia wajib hukum ihtiyat pada dia. Iaitu apa ihtiyat? Tengok kat bawah tu lah. Kena semayang, kena puasa, tak boleh jimat, tak boleh sentuh Quran, tak boleh masuk masjid dan sebagainya.
Okey, bulan kelima ihtiyat, bulan keenam hari yang kelima ihtiyat, hari yang keenam pun ihtiyat lagi dan wajib mandi. Sebab angka giliran yang seterusnya pada haid ia sebelum ni ialah 5, maka hari keenam suci, maka dia kena wajib mandi ihtiyat. Bulan okey, hari yang ketujuh ihtiyat, hari yang ke-8 mandi lagi, dan lepas mandi tu habis hukum ihtiyat dia. Ini kalau sama berlaku lah, merah berlaku lagi. Tu okey. Hari yang ke-8 dia dah habis mandi, maka dia boleh sembahyang macam biasa tanpa perlu tunggu sampai 15 hari, kerana dia tahu dia ni sama macam bulan-bulan lepas. Okey. Jadi pada bulan yang ke-7 begitu, kalau bulan ke-8 berlaku begitu juga sama, bulan ke-9 berlaku begitu juga sama. Tapi kita kata sekali lagi, ini jarang berlaku lah. Biasanya berceramuk lah. Istihadah saja tiap bulan. Tu okay. Habis. Itu 6 sabit ada. Okey, ada soalan tak? Ada tak faham tak? Bukan soalan, tak faham. Ada faham ke tak? Bukan soalan, faham ke tidak? Faham ke tidak? Kita terang dia. Saya rasa jelas lah. Senang lah. Tak susah. Dia orang panggil syibih mutahayyirah. Dah tak mutahayyirah lagi. Ini bukan mutahayyirah lagi ni. Ini dia panggil ihtiyat yang bukan mutahayyirah. Dia panggil syibih mutahayyirah lah. Saya namakan syibih mutahayyirah lah. Serupa macam mutahayyirah tapi dia bukan mutahayyirah. Sebab apa syibih mutahayyirah? Sebab nanti dalam bab mutahayyirah pun kena ihtiyat juga. Cuma dia ni gila sikit. Dengan saya gila lagi. Okey, faham, tak apalah. Okey, habis baca Sabila pula. Okey, Sabila faham hak tu, baca Sabila baca aja. Tak ada apa dah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka mana dia? Hingga seperti demikianlah titik habis. Maka jika tiada berulang-ulang dua adatnya, adat haid mana? Seperti istihadah ia perempuan pada bulan yang keempat. Ni masalah yang ketiga ni. Tak berulang ni, kan? Masalah ketiga ni, dia tak berulang. Mana? 3, 5, 7. Kemudian bulan yang keempat dia tak berulang dah, 3, 5, 7. Bulan keempat istihadah dah. Niscaya dikembalikanlah haidnya, haid perempuan kepada 7 hari. Iaitu 7 hari itu adat haidnya perempuan yang dahulu daripada bulan istihadah. Mana bulan istihadah? Bulan yang keempat. Dan dia tu ingat bulan lepas tu adat dia berapa hari? 7 hari. 3, 5, 7 hari bulan yang keempat istihadah. Istihadah ni kembali kepada adat sebelumnya, iaitu 7 hari. Dia ingatlah. Kalau dia tak ingat, macam tadi. Masalah ke berapa? 6 ke 5 tadi. Ikutlah. Pasal 6 kot. 6 kot tadi. Yang kalau tak ingat. Tak ingat kena ihtiyat lah. Niscaya dikembalilah haidnya, haid perempuan itu kepada 7 hari, iaitu 7 hari adat haidnya, haid perempuan yang dahulu, yakni sebelum daripada bulan istihadah. Mana bulan istihadah? Bulan keempat. Bulan ketiga, bulan kedua, bulan pertama bulan haid belaka, tak ada istihadah. Bulan keempat istihadah. Maka kembali kepada bulan sebelumnya sahaja. Mudah. Maka titik. Jika tahu yang kata hukum dulu tu, jika tahu ia perempuan akan adat haidnya itu. Dia tahulah. Bulan sebelumnya tu 7. Tu. Habis titik. Dan jikalau lupa ia perempuan akan peraturan adatnya, adat perempuan yang bersalahan itu. Ni tak silap nombor 1. Hampa tengoklah. Okey. Hampa tengoklah contoh tu. Rujuk pada contoh tu lah. Okey. Dia lupa akan peraturan adatnya. Dia lupa nizam adat dia. Okey. Dia lupa nizam adat dia. Okey. Dia lupa nizam adat dia. Tu. Yang pertama lah tu. Yang pertama tadi tidak ingat pada sistem putaran. Tu. Dia tak ingat. Dia terlupa akan peraturan adatnya, adat perempuan itu yang bersalahan itu. Yang bersalahan apa dia? Yakni yang berbeza-beza setiap bulan. 3, 5, 7. Asalnya gitu, tapi dia lupa. 3, 5, 7 ke 7, 5, 3 ke mana? Nak kembali pada, dia lupa putaran dia, sistem putaran dia. Atau tiada beratur adatnya, adat perempuan tu, dia tidak muntazim elok. Kalau tadi 3, 5, 7. Ni 3, 5, 7, 7, 5, 3. Gitu. Tak muntazim lah dia panggil.
atau tiada berulang-ulang daurnya. Daur haid itu tak berulang, 357 sahaja. Dan lupa ia dan yakni padahal lupa ia perempuan akan akhir gilirnya. Ya. 357 bulan yang keempat istiadah, nak kembali pada adat, terlupa. Ni masalah keenam. Tu masalah keenam ni. Pada kedua masalah yang kemudian itu, mana dia? Dan lupa ia akan akhir gilirnya haid itu pada kedua masalah yang kemudian itu, iaitu yang tiada beratur adatnya dengan tiada berulang-ulang daurnya. Dia terlupa. Ni semua masalah terlupa lah kau ni. Yang tadi kita bagi 6 tu, ada yang lupa, ada yang tak terlupa. Ni hak terlupa lah kau. Okay. Niscaya wajib atasnya perempuan tadi mengerjakan ihtiyat. Macam tadilah kita contoh sebut tu. Cuma kita buatlah penomboran balik. Ni masalah nombor 1 ni masalah nombor 2 ni contoh. Buat balik. Kita tak tengok tadi. Mengerjakan ihtiyat. Maka dijadikan haidnya perempuan itu 3 hari di dalam tiap-tiap bulan. Ni ambil hak paling sedikit ni. Hak masalah yang ambil angka yang paling sedikit haidnya, iaitu 3 hari. Sebab tu kita buat contoh 357 supaya senang sekali nak rujuk. Maka kemudian daripada 3 hari itu, yakni pada hari yang keempat, adalah ia. Kemudian daripada 3 hari adalah ia perempuan itu, yakni kemudian daripada 3 hari tu, yakni pada hari keempat, pada haram wati. Haram wati yakni apa? Ihtiyat ni. Haram wati dan barang sebagainya, seperti hukum yang haid. Mana yang kita tulis tu? Ihtiyat tu ada hukum dia, hukum haid. Mana? Tak boleh wati, tak boleh baca Quran, tak boleh sentuh mushaf, tak boleh tanggung mushaf. Pada wajib ibadat dan pada wajib ibadat seperti hukum yang suci, kena tawaf, kena semayang, kena puasa dan sebagainya, yang 5 tu. Hingga kesudahan 7 hari. Sampai 7 hari lah. Yang ni pada hari yang ke-8 dia sudah bebas daripada ihtiyat. Macam kita sebut tadi, semua ada contoh tu. Tetapi hendaklah ia perempuan itu mandi pada kesudahan 5 hari. Yang ni mana? Yang ni pada hari yang ke-6. Pada kesudahan 5 hari, yakni lepas 5 hari. Mana? Yakni pada hari yang ke-6. Dan kesudahan 7 hari, yakni pada hari yang ke-8. Kita sebut tadi belakang tu. Maka kemudian daripada 7 hari, yakni pada hari yang ke-8, adalah ia perempuan itu seperti hukum yang suci hingga akhir bulan. Yakni akhir bulan ni kalau keluar darah lagi lah. Sampai akhir bulan. Jadi masalah-masalah ni yang lupa-lupa belakang ni, ceklah balik hak 6 tadi, mana yang masalah yang lupa-lupa tu. Sebab ada masalah yang ingat. Cuma yang ingat tu, masalah yang ingat yang tak perlu ihtiyat, ataupun yang ingat yang kembali kepada sebelumnya tu, tak sebutlah dalam sabilah banyak ni. Tu dia sebut hak lupa-lupa ni. Okay. Tu. Jadi ada, jikalau lupa ia akan peraturan adatnya, sistem terlupa, 357 ke 753 ke macam mana? Atau tiada beratur adatnya, 357 tapi tak beratur. Mana? 357, 753. Atau tiada berulang-ulang daurnya, 357 je, 3578 je, tak berulang 2 kali. Hal keadaan lupa ia akan akhir gilirnya pada 2 masalah tu. Lupa. Akhir bulan lepas ni berapa? Lupa. Sedangkan tak beratur adat dia, tidak muntazim, ataupun dia tidak berulang adat dia, tidak berlaku takarrur, tidak berulang 2 kali, tapi terlupa bulan lepas dia berapa hari. Ni lah. Kiaslah sendiri kat nombor tu, baca balik lagi. Kiaslah kalau nak kias sungguh. Kita tak ada nak cari lah. Cuma masalah yang disebut sabilah ni ada belakang dalam yang kita sebut ni. Okay. Habis. Faham ke tidak? Cuba respon, faham ataupun tidak. Senang ni, tak susah lagi. Ni dia panggil nak naik bukit lah. Nak naik bukit, sari mutahairah naik lagi sikit. Habis mutahairah, boom, senang tu. Tu.
Habis mutahairah kita macam laju-laju lah. Sebab apa? Dia berkait dengan fatrah, dengan naqaq kita dah bahas habis dah tu. Kemudian sekali dia bahas nifah lah kawan. Nifah ni kena bahas sikit lah. Sebab nifah tu istiadah. Ia ada 7 bahagian tu. Dia, kenapa gini? Ia ada 7 bahagian tu. Yang Sabila tak terang satu-satu. Dia terang gitu-gitu ya. Sebab dia kata qiyah pada haid. Nanti kita hurai satu-satu. Itu saya ambil nanti pada kitab. Contoh-contoh kitab Ibanah. Okay. Yang masalah nipah tu nantilah. Lepas tu belakang-belakang tu baca lah. Tak ada apa dah. Mutahairah nanti bulan depan ni mutahairah mutlaqah. Mutahairah mutlaqah dengan mutahairah zakirah lil waqti tu. Hak tu 2 minggu lagi. Bulan depan dengan bulan lagi satu. Bulan depan dah. Minggu depan dengan minggu satu lagi. 2 minggu ni payah sikit. Okay. Okay. Lepas tu lagi satu lagi minggu. Dah senang dah. Dah mari bab fatrah nak habis ni. Bab muka surat lagi. Dah habis bab fatrah habis. Bab fatrah. Fatrah dengan ni habis senang lah. Bab tu bulan 10 saya tarik khatam. Dan siapa yang boleh balik Uniza tu, baliklah. Kita buat khatam kat rumah kita ni. Macam dulu-dulu majlis khatam main rumah. Majlis tengah-tengah ni buat online. Tu. Okay, saya nak baca sikit lagi ni. Yang ni senang. Ini mu'tadah mumayyizah, senang. Ni senang sampai saya nak habis baca sampai mutahairah mutlaqah tu. Lepas tu berhenti. Ni senang ni. Senang sangat. Sebab ni kita dah bahas dulu dah. Dia senang lah. Okay, kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika ada ia perempuan itu telah beradat haid. Okay, mu'tadah. Dan ingat ia perempuan itu akan qadar haidnya. Haid perempuan tu, dia ingat qadar dia 7 hari 8 hari adat dia ingatlah. Dan waktunya, waktu haid itu permulaan bulan keluar ni. Dan mumayyiz akan ia dan membezakan ia perempuan itu akan sifat darah. Dia panggil mu'tadah mumayyizah. Dia sama macam mubtadaah, cuma sikit je beza lagi. Dia sama macam mubtadaah, iaitu ada syarat tamyiz. Okey, itu hukum dia. Okey, mu'tadah yang mumayyizah, yang ingat dia punya qadar haid dia. Okey, membezakan ia perempuan akan sifat darah dengan segala syaratnya tamyiz yang telah tersebut dahulu. Mana tersebut dahulu? Saya tobek sini waktu mengaji dulu. Muka surat 140 baris 29 daripada atas. Betul ke tak? Tahu apa tengok balik saya tobek dulu ni. Dahulu mana? Iaitu muka surat 140 baris 19. Bukan 29, 19 daripada atas. Muka surat 140 19. Tu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ayolah tu. Apa tengok sendiri lah. Okay, 29 ke 19 ni? Nampak macam 29. Okay, apa tengok sendiri lah. 29 ke 19 ni tak, nampak macam 2. Nampak macam 2, tapi tengok macam tak, macam bukan 2 pula. Apa tengok sendiri lah. Okay, muka surat 140. Okay. Maka iaitu hukumkan ia perempuan itu dengan tamyiz. Dengan tamyiz contoh apa? Mu'tadah. Contoh 10 hari merah, 10 hari hitam. Maka haid dia hitam. Senang. Macam mu'tadah dulu, senang. Tiada dengan adat. Dia bukan hukum adat, yakni atas pandangan asah. Atas pandangan asah, bila mu'tadah tadi boleh tamyiz darah, maka hukum dia berdasarkan tamyiz. Atas pandangan asah, bukan adat. Pandangan yang sahih berdasarkan adat juga. Ni jalan yang rahmatan lil alamin lah kita panggil. Sebab kadang-kadang kalau ada orang mari tanya soalan, saya tak tahu. Dia tamyiz, dia boleh tamyiz tapi tak pasti. Betul ke tak? Saya jawab wallahu alam, tapi pandangan dhaifnya kembali pada adat. Pandangan sahih kembali pada adat. Mudah. Lepas tu saya kata soalan-soalan haid yang mari pada saya 95% dia boleh jawab. Lagi 5% tu kalau ikut muktamad saya wallahu alam, tapi kalau ikut pandangan yang lain ada jawapan dia. Antara yang ni kalau mu'tadah itu dia mumayyizah, tapi kita tak pasti dia ni mumayyizah ke tak. Kategori mumayyizah ke tak? Kalau mumayyizah hak mana haid mana istiadah tak pasti. Maka ambillah pandangan kedua, iaitu ikut adat sebelum dia. Senang.
Jadi buat atas dasar ilmu, bukan atas dasar ikut-ikut orang atau atas dasar ilmu yang salah, bukan. Kita atas dasar ilmu. Jadi pandangan kedua ikut adat juga walaupun tabiz. Senang. Sebab apa dia ambil kepada hadis Ummu Salamah tu yang kembali kepada adat sebelumnya. Okey. Tiada dengan adat, yakni pada pandangan asah. Pada tempat yang menyalahi adatnya, perempuan itu akan tamis. Menyalahi adat. Adat dia contohnya 6 hari merah. 6 hari merah. Tiba-tiba mari bulan depan ni 6 hari merah, contohlah 6 hari merah 10 hari hitam. Maka mana haid dia? Haid dia 10 hari hitam. 6 hari tu, yang 6 hari pertama tu istihadah. Sebab apa boleh tabiz? Tak ikut adat. Dan tiada menyelangi antara iadah dan tamis itu sekurang-kurang suci. Tu. Iadah pula. Adat bukan iadah. Dan tiada menyelangi selang antara adat dan tamis itu sekurang-kurang suci. Ni sikit, beza sikit lah kat muqtadaah ni. Hak muqtadah ada. Iaitu apa? Dia ada muqtadah ni, dia ada haid berdasarkan adat, haid berdasarkan tamis. Kalau muqtadaah tak ada adat lah, tamis belaka. Okey, muqtadah ni dia sikit lah, kali sikit lah. Dia ada masalah, satu masalah yang boleh kita hukumkan haid tu berdasarkan haid, dalam masa yang sama haid berdasarkan tamis. Okey, ni kalau tak selang. Ni kalau tak selang. Jadi kita baca balik. Okey. Mana tadi? Maka iaitu hukumkan ia perempuan itu dengan tamis, tiada dengan adat, yakni atas pandangan asah pada tempat yang menyalahi adatnya perempuan itu akan tamis, dan sambung lagi ni, dan tiada menyelangi, yakni hal keadaan tiada menyelangi antara adat dan tamis itu sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Mana? Seperti ni bu, contoh seperti bahawa adalah adat haid perempuan itu 5 hari, yakni qadariyah, pada permulaan tiap-tiap bulan, yakni waktunya 5 hari. Kemudian maka istihadah ia perempuan tadi pada bulan seterusnya istihadah, yakni keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey. Maka bulan istihadah tu, maka dilihatnya perempuan itu, yakni pada bulan istihadah. Maka dilihatnya perempuan itu, yakni pada bulan istihadah, darah merah 5 hari. Hari pertama sampai hari kelima 5 hari bulan merah, warna merah pada permulaan bulan. Maka darah hitam 5 hari, yakni selepas 5 hari merah 5 hari hitam pula. Kemudian maka berkekalan darah merah. Maka kemudian, yakni selepas hitam hari yang ke-11 keluar warna merah, berkekalan. Apa berkekalan? Istimrar. Apa istimrar? Keluar lebih daripada 15 hari 15 malam darah merah tersebut. Jadi hari yang pertama sampai hari ke-5 merah, hari yang ke-6 sampai ke-10 hitam, hari yang ke-11 sampai hari ke-30 contohnya merah. Okey. Niscaya adalah haid perempuan itu darah hitam jua. Hitam lah. Merah 5 merah, 5 hitam, 30 merah. Jadi ikut kaedah hak dulu tu, 5 hitam lah haid. 2 jua darah lemah tu istihadah lah kau. Yang kita dah bagi dulu dah tu, sama tu. Kerana bahawasanya tamis itu, jadi ikut atas pandangan asah 5 hari hitam. Atas pandangan yang sahih ikut adat, kembali pada adat lah. Okay. Ini kita ambil pandangan asah. Jadi kalau boleh atas pandangan asah, silalah hak ni mu'tamad. Sebolehnya asah lah, supaya elak pada khilaf. Kerana apa? Kerana bahawasanya tamis itu, dapat beza darah itu terlebih kuat daripada adat. Atas pandangan asah. Kerana tamis itu alamat yang hadirah, yakni alamat yang ada selalu, ada sekarang.
kita dapat beza sekarang ni. Tu tamis. Dan adat itu, dan yakni padahal adat itu alamat yang sudah lalu. Adat tu yang telah lalu, sebab tu kita panggil adat. Yang sekarang ni bukan adat lagi, dia panggil boleh tamis. Sebab tamis ni dipanggil tamis sebab apa? Sebab boleh beza darah tu sekarang. Adapun adat dulu, sekurang-kurangnya bulan lepas atas pandangan asah. Tathbutul adatu marratan fil asah. Dalam minhaj. Dan lagi pula tamis itu alamat pada darah, yakni alamat pada diri darah. Mana kita boleh tahu darah ni merah, darah ni hitam, busuk, keruh dan sebagainya. Alamat tu pada darah. Dan yakni sedangkan padahal adat itu alamat pada yang empunya darah. Adat itu berlaku atas perempuan, bukan atas darah. Saya sudah mengalami haid 6 hari. Saya adat perempuan tu, adat merah, adat darah tu tak. Darah itu tamis. Diri dia tu ada adat. Jadi tamis itu kembali kepada darah, sedangkan adat kembali kepada empunya darah, iaitu perempuan tu sendiri. Saya sudah mari haid bulan lepas 6 hari. Itu empunya dia. Jadi mana lebih kuat? Yang lebih kuat tamis. Dua ilat di situ. Sebab apa dihukumkan tamis sebagai haid? Iaitu kerana tamis itu dihukumkan pada darah, sedangkan adat itu kembali kepada empunya darah. Dan tamis itu berlaku sekarang, sedangkan adat berlaku hak bulan lalu. Itu dua ilat lah. Kalau atas pandangan yang kembali pada adat lagu mana? Dia berdalilkan pada hadis Ummi Salamah sahaja. Yang kita kata kena yang ada muhtamal tu. Okay? Tak apalah, ada pandangan tak apalah. Mazhab Syafi'i tu. Adapun jika tadi tak selang 15 hari 15 malam. Mana? 5 hari merah, 5 hari hitam. Mana selang 15 hari? Tak ada. Tak ada selang 15 hari, tak ada. 5 hari ya. Tak ada serang 15 hari sekurang-kurang suci, tak ada. 5 hari ya. Merah, 5 hari hitam. Tak ada selang sekurang-kurang suci. Tak ada selang tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam tak. Adapun jika menyelangi antara adat dan tamis itu, jadi masalah tadi dia dah ada adat. Dia dah ada adat sebelum ni 5 hari haid pada permulaan bulan. Bulan ni tiba-tiba mari istihadah. Mana? 5 hari pertama merah. 5 hari yang kedua hitam. Dan yang merah tu yang ketiga lah, yang berterusan tu. Kalau ikut adat dia, 5 hari pertama lah haid, iaitu ikut adat dia 5 hari dulu kan 5 hari pada permulaan bulan. 5 hari lah patutnya. 5 hari lah. Tapi masalahnya tak boleh nak hukum sebab berlaku tamis. Pada hari ke-6 keluar warna hitam, 7 hitam, 8 hitam. Jadi 5 hari yang pertama ni, kalau nak katakan dia haid atas dasar adat. 5 hari yang kedua warna hitam ni, katakan dia haid atas dasar tamis. Dan antara adat haid dan antara haid berdasarkan adat dengan haid berdasarkan tamis, tak ada selang antara 15 hari 15 malam. Masalah yang akan datang yang kita nak sebut ni, dia ada selang 15 hari 15 malam. Mana? Contoh, jika menyelangi antara adat dan tamis itu sekurang-kurang suci. Tadi tidak sekurang-kurang suci, ni sekurang-kurang suci. Mana? Seperti bahawa adalah adat haidnya, haid perempuan itu 5 hari pada permulaan bulan. Dia macam tadilah. Dia ada adat haid 5 hari 5 hari. Kemudian maka istihadah ia perempuan pada bulan yang kemudiannya, bulan kemudian daripada 5 hari adat haid tu, dia pun berlaku istihadah. Maka dilihatnya perempuan itu darah merah 20 hari. Darah merah 20 hari. Kemudian maka darah hitam 5 hari. 20 hari merah, 5 hari hitam. Makna 25 hari keluar darah. 20 hari merah, 5 hari hitam, yakni 25 hari keluar darah. Niscaya adalah merah 5 hari yang pada permulaan bulan itu darah haid, dan darah hitam yang 5 hari haid yang lain.
dan darah merah 15 hari antara keduanya, antara 5 hari awal bulan, dan darah hitam itu darah istihadah. Ni kita tulis sikit lah. Senang ni, tak payah tulis tak apa, tapi tulis lah. Mana kertas ni? Okay, Sabila Syekh kita kata dia ni ada adat hari, dia ni ada adat 5 hari pada permulaan bulan. Okay, 5 hari haid lah, 5 hari haid pada permulaan bulan. Okay, permulaan bulan. Tiba-tiba mari bulan seterusnya istihadah. Berapa dia tengok istihadah ni? Iaitu 5 hari, 20 hari 20 hari merah, 5 hari hitam. Okey, kita jawab berdasarkan teori dulu. Okey, berdasarkan teori dulu. Hari yang pertama Zuhir nampak darah merah, hukum dia haid. Kedua, ketiga, keempat merah lagi haid. Hari keenam merah lagi haid tak? Haid. Walaupun bercanggah dengan adat, sebab atas dasar, atas kaedah bawah 15 hari 15 malam itu hukum dia haid belaka kan. Kita mengaji dah dulu buat haid, jangan penin. Hari ke 10, 11, 12, 13, 14, 15 haid belaka. Hari ke-16 merah lagi. Okey, ikut atas dasar merah lagi ni, ikutkan dia ni ghairu maizah. Sebab hari yang ke-16 kita tahu dia merah. Ni ghairu maizah ni, merah belaka ni. Tak ada sifat yang boleh menghukumkan perbezaan antara dia, merah belaka. Maka ikut adat yang sebelumnya, iaitu 5 hari. Kalau ikut Zuhirnya lah, 5 hari haid. Berapa hari suci? Awak ni 5 hari haid, kemudian contoh 20 hari suci. Contohlah 20 hari suci dia punya adat haid dia. Okey. 5 hari haid, 20 hari suci ikut adat lepas. Contoh, pada Zuhir hari yang ke-16 ni dia tahulah, haid aku 5 hari lah, 20 hari suci. Hari ke-17 keluar darah, 18 keluar darah, 19 keluar darah, sama belakang merah, 20 keluar darah merah juga. Hari yang ke-21 hitam. Oh my god. Tu hitam weh. Ini boleh tamis ni. Tu. Okay, ni boleh tambih ni. Dah lagu mana? Jadi dia ada 2 haid di sini. Okay. Pertama, 5 hari yang pertama. 5 hari yang pertama sebab apa? Atas dasar adat. Dia panggil haid atas dasar adat. Lepas 5 hari ni ada 15 hari tak senggang sebelum adat haid berdasarkan tamis? Ya. Iaitu hari yang ke-6 sampai hari ke-20 merah belaka. Dan ini cukup 15 hari 15 malam sebelum dihukumkan haid berdasarkan tamis. Maka ini haid berdasarkan adat. Kemudian selang merah 15 hari ini suci. Hari yang ke-21 sampai 25 itu yang warna hitam tu haid berdasarkan tamis. Jadi dia ada 2 haid di sini. Ni hukum mu'tadah ni. Dia beza sikit dengan mubtadaah. Sebab mubtadaah tidak ada haid berdasarkan adat. Ni ada haid berdasarkan adat, haid berdasarkan tamis. Jadi ni haid berdasarkan adat, haid berdasarkan tamis. Ini haid yang pertama, ni haid yang kedua, dengan syarat dia selang darah lemah dia itu 15 hari 15 malam dan ke atas. Untuk hukumkan haid berdasarkan adat dan haid berdasarkan tamis pada kitaran, pada keluar darah yang berpanjangan ni. Tu. Dia beza sikit dengan mubtadaah. Mubtadaah tak ada hukum ni. Mubtadaah tak ada sebab dia tak ada haid. Dia tidak ada adat. Mubtadaah tak ada adat. Dia hanya sekadar ada tamis. Maka kalau ikut mubtadaah 20 hari, kalau ikut mubtadaah 20 hari ni istihadah ni haid dia. Itu ya, sebab dia tidak ada adat. Mana ada adat? Dan dia boleh tamis. Tu okay? Dia boleh tamis. Cuma hari yang ke-16 tu mubtadaah tu dia hukumkan ghairu maizah lah pada hari ke-16 tu. Tempat Zuhirnya kata tak boleh tamis ni. Tak boleh tamis ni. Tapi tengok pada hari yang ke-21 keluar warna hitam. Boleh tamis rupanya. Tu okey. Jadi kena tamis. Tu okey.
Itu mu'tadaah lah. Ni mu'tadah. Jadi mu'tadah dia sikit beza kerana dia ada haid berdasarkan adat, haid berdasarkan tamyiz. Kalau mubtadaah tidak ada haid berdasarkan adat, hanya ada haid berdasarkan tamyiz. Okey. Habis. Mudah tu. Tu pun jarang berlaku lah. Itu je kita boleh sebut. Tu pun jarang berlaku lah. Ada gitulah. Tu pun jarang berlaku. Kena ikut syarat-syarat tadi. Okey. Kemudian mana dia? Habis ni. Darah istiadah. Habis tu. Ketahui olehmu bahawasanya perempuan yang telah beradat haid apabila melampaui darah haid akan adat haid ditegahkan daripada perempuan itu barang yang ditegahkan ia perempuan sebab haid. Ni senang ni. Okey, ketahui sekali. Nak habis ni. Ketahui olehmu perempuan bahawasanya perempuan yang telah beradat haid, ia ada 5 contohlah. Apabila melampaui darah haid akan adat haid. Mana? Contoh sebelum ni 5 hari haid. Sekarang ni pada bulan ni tiba-tiba bukan 5 hari, hari ke-6 keluar darah juga. Ditegahkan daripada perempuan itu barang yang ditegahkan ia perempuan sebab apa? Sebab masih dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Maka pada hari yang ke-6 keluar darah tu masih lagi dihukumkan haid walaupun dah bercanggah dengan adat. Sebab atas kaedah masih lagi darah itu bawah 15 hari 15 malam atau pada 15 hari 15 malam, sama ada darah itu ada kuat ada lemah ke ataupun bercanggah dengan adat ataupun bersepakat dengan adat, dia mubtadaah atau mu'tadah, semua tu adalah haid. Maka diharamkan jugalah pada hari yang ke-6 tu dia itu haram seperti orang haid, iaitu tak boleh sembahyang lagi, kena sabar dulu kerana diihtimal, yakni ditanggungkan putus darah perempuan itu atas 15 hari. Sebab apa kena teruskan hukum haid? Sebab ada ihtimal akan berlaku putus darah pada 15 hari. Tu. Maka apabila putus darah perempuan itu atas 15 hari, atas ni pada 15 hari lah, yakni hari yang ke-15. Senang. Atau kurang, yakni hari yang ke-14, hari yang ke-12, hari yang ke-10 berhenti, maka sekalian darah itu haid juga. Senang ni. Dan jika melampaui darah haid itu akan 15 hari, dia mari 16 hari, hari yang ke-16 tu dia dah melampaui dah 15 hari, wajiblah atasnya perempuan mengqada ibadat pada masa yang lain daripada qadar adat perempuan tu. Kalau dia itu tak boleh tamyiz lah. Kalau tak boleh tamyiz lah. Kalau tak boleh tamyiz berdasarkan adat, maka kalau contoh adatnya 5 hari, maka adat dia, maka haid dia pada bulan ni 5 hari, dan selebihnya istiadah. Yang selebihnya istiadah, yang dia tinggal puasa, yang dia tinggal sembahyang, wajib qada lah. Tu. Dan pada daur yang kedua dan yang ketiga, apabila melampaui darah perempuan itu akan segala adat perempuan itu, wajiblah atasnya mandi dan sembahyang dan puasa kerana telah nyata keadaan darah itu istihadah. Tu okey. Ni kita sambung minggu depan. Mudah ni. Dan pada daur yang kedua dan yang ketiga apabila melampaui, wallahu a'lam. Sambung pula pada minggu depan insya-Allah taala, sampailah kita masuk mutahayyirah nanti. Okey, adakah faham ataupun tidak? Ada soalan ke? Faham ataupun tidak? Faham ataupun tidak ni? Faham ataupun tidak?
Mudah ni. Kalau tersasu cakap tu, kalau tahu betul tu, betul sendiri lah. Kita pun tersasu banyak. Bukannya cerdik sangat kita Jadi Mu'tadah ni dia ada haid berdasarkan adat, haid berdasarkan tamis. Kalau mubtadaah tak ada. Mubtadaah haid berdasarkan tamis lah. Cuma kalau nak sabitkan haid berdasarkan adat dan haid berdasarkan tamis, kena syarat yang tadi tu, iaitu celah-celah antara adat, celah-celah antara haid berdasarkan adat dengan haid berdasarkan tamis 15 hari 15 malam. Cuma dah kata oleh sekali, benda tu jarang berlaku lah. Dan saya pun tak pernah jumpa lagi lah orang perempuan yang keluar darah begitu. Sebab apa? Sebab biasanya bercampur-campur, dan masalah yang berkait dengan 3 darah ke atas. Biasanya saya jawab soalan-soalan yang macam tu. Tak jumpa lagi lah macam ni. Sebab tu biasanya yang kita jumpa masalah 3 warna dan ke atas, dan masalah istihadah lah. Dan juga masalah baqiyatut tuhur. Masalah baqiyatut tuhur tu senang, tapi orang perempuan ni dia tak boleh juga kecap. Aku tak tahu sebab apa. Tak boleh juga kecap, padahal itu masalah yang mudah je. Baqiyatut tuhur ni, baqiyatut tuhur tu kira alhamdulillah lah, sujud syukur lah, sebab boleh tahu dengan mudah. Yang susahnya bila mari istihadah yang betul-betul istihadah ni. Kalau baqiyatut tuhur tu hukum istihadah, tapi kita nampak lah macam mana istihadah itu, walaupun tak bagi tahu darah warna apa. Sebab kita tahu baqiyatut tuhur ni, ni yang ke-17 ni, itu istihadah dah, sebab dah selang daripada bawah 15 hari 15 malam. Contoh hari ke-10 dah berhenti, hari ke-17 keluar balik. Tu baqiyatut tuhur tu, jelas. Tapi ada juga orang tak erti lagi. Tu tak boleh nak beza lagi, buat macam mana? Yang kita takutnya istihadah. Jadi setakat yang saya jawab soalan ni, daripada 100%, 95% saya boleh jawab secara pandangan muktamad. 5% itu kalau atas pandangan muktamad, wallahu alam, atas pandangan yang lain ada jawapannya. Sebab apa? Sebab yang 5% itu kita tanya kat guru-guru pun masing-masing khilaf jawapan. Jadi kita pun tak apalah dah main khilaf-khilaf aku ni. Aku ambil pandangan yang kita yakin rasa boleh pergi, iaitu pandangan yang kedua. Main khilaf pula. Yang main bab haid ni memang payah. Macam perempuan payah, haid pun payah. Okay. Perempuan serba-serbi payah, maka haid pun payah. Jadi sebab tu bila kahwin dengan perempuan ni kena sabarlah. Siapa yang ikut saya kitab bab kahwin ni, saya tahu lah. Bila kahwin dengan orang perempuan ni kena sabar banyak. Sebab apa? Serba-serbi payah belaka yang berkaitan dengan dia. Nak tunggu pakai pakaian lambat. Biasa kita 5 minit, seminit lah, kurang habis lah. Dia bukan seminit, kurang-kurang taik pun 10 minit. Nak membetul dia memang tudung tu, membetul tudung kat cermin 30 minit contohlah ni. Tu okay. Nak menaikkan nafsu perempuan pun lambat juga. Kita sekejap ya. Kita sekejap naik share. Perempuan lambat, kena muqaddimatul jima'i pula. Muqaddimah jimak pula. Muqaddimah jimak apa pula? 10 hingga 15 minit pula. Lepas tu nak jimak berapa minit pula? 10 ke atas juga. Lambat dia, nafsu lambat. Serba-serbi lambat. Jadi kita ni kena sabar banyak lah. Sabar tunggu dia, sabar tengok haid dia, sabar pula walaupun tengah jimuk. Sabar. Tak boleh nak pergi mana-mana laju-laju, tak boleh. Semua kena sabar berlaku. Dan kita baca sabilah ni pun slow, sabar satu-satu. Tak boleh nak laju-laju. Sebab tu kita kata daurah bab haid nifas ni tak boleh nak buat daurah. Daurah ni untuk orang awam boleh. Untuk nak jadi malakah untuk haid nifas tak boleh daurah. Bahkan bila kita khatam kitab ni pun saya tak nak kata hampa dah reti dah. Sebab masalah dia masih lagi banyak yang mungkin kita tak sebut dan mungkin kita tak tahu. Tapi bila baca sabilah sampai habis ni, insya-Allah lah 95% boleh jawab soalan orang. Tu. Yang 5% tu kadang-kadang hak merepek sikit haid dia tu, hak tu kita mungkin wallahu alam atau mungkin ambil pandangan yang dhaif saja. Jadi kena bersabar dengan orang perempuan. Jadi nak kata sedap kahwin tak sedap juga. Dia ada, dia panggil masam-masam manis dia. Bukan sedap belaka, bukan pahit belaka.
Bila kita seorang diri bujang, boleh pahit saja-saja, boleh manis saja-saja. Bila kahwin dengan perempuan, dia ada masin, pahit, manis, semua dah. Jadi kena bersabar. Sebab tu mukaddimah nak sabarnya kena puasa. Sebelum kahwin, puasa, nak tahan nafsu. Dia ada tu. Mana? Iaitu sabar puasa tu tak apa lagi. Ni nak daripada sabar nak menghadap orang perempuan. Jadi bila dia dah puasa sebelum kahwin tu, dia dah test kesabaran. Kesabaran lapar tu. Sebab dia nak menghadap kesabaran yang hakiki. Mana perempuan? Perempuan kena perlu kesabaran yang tinggi. Jadi kita mengajilah 40,000 kitab pun, tapi bila hadap perempuan 40,000 kitab tu macam kita tak mengaji apa-apa. Sebab apa? Kena sabar. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada bulan depan pula, minggu depan insya-Allah ta'ala. Jadi saya peringatkan, bulan 10 insya-Allah kita habiskan kitab. Dan budak-budak Uniza yang boleh balik, sila balik lah. Kita buat majlis khatam di rumah. Dan yang nanti majlis khatam akhir tu kita bagi sanad tu, yang boleh jumpa saya tu jumpa lah, nak munawalah kitab. Jadi ijazah sanad tu, munawalah tu, dia jadi kuat lah dari sudut isnad dia, dari sudut sanad tu kuat lah, iaitu ijazah sanad dan juga munawalah kitab. Cuma kita tak baca habis daripada awal sampai habis lah. Kitab Sabilah ni hanya baca bahid saja. Jadi kat mana-mana lah, jumpa kat mana-mana. Terengganu. Bila saya balik Penang tu. Mana-mana lah jumpa. PM lah. Nak jumpa munawalah kita, sila. Tak apa. Dan CJ tu saya akan bagi satu-satu lah. Saya akan tag nama satu. CJ siap lah. Siap lama lah. Cuma frame tu nampak macam ikut saya cantik dah, tapi ikut hampa tak tahu lah cantik ke tak. Aku rasa buruk kot. Lepas khatam, masa khatam tu yang budak Uniza tu mari yang lelaki lah, perempuan tak payah lah. Rumah aku bukan besar mana pun. Dan PM lah siapa nak main tu, takut tak cukup pula. Takut tak cukup orang pula. Lepas tu lepas pada habis tu kita jamuan khatam. Apa jamuan khatam dia? KFC macam biasa. Dan yang nak mari rumah saya ni dah vaksin tu 2 dos je lah. Tu tak maulah 1 dos ni 2 dos. Awak pula 2 dos bukannya pilihan ke? Bukan wajib. Aku tendang pun tau. Tu okey. Mestilah 2 dos sudah lengkap baru boleh masuk rumah. Aku pun dah 2 dos dah. Tak 2 dos aku tak tahulah. Hang ni apa? Hang ni anti vaksin ke pemilihan tidak mahu vaksin? Tu. Dia ada 2 lah, dia ada 3. Jangan kata ada 2. Lah ni orang tak reti, dia kata ada 2. Satu anti vaksin, satu pro vaksin. Tak, kita kata 3. Satu anti vaksin, satu pro vaksin, satu pemilihan tidak bervaksin. Jangan duk terlepas. Aku ni bukan anti vaksin dan aku bukan pro vaksin. Aku ni tengah-tengah. Tapi aku ni tak ambil vaksin dan aku ni tak mencela vaksin. Aku tengah-tengah, pilihan. Duk pilihan-pilihan, duk bubuh orang juga. Jadi dia ni pro tengah-tengah. Wasatiyah. Wallahu a'lam, boleh tiap apa lah. Itu bulan 10 insya-Allah khatam. Dan bulan 10 tu pun hari jadi kita. Jadi boleh lah tu. Sambil-sambil jamuan khatam. Dan jamuan khatam tu yang makan KFC tu hampa bawa duit sendiri lah. Bukan aku belanja, aku tampak pun tahu. Nak belanja lah kau, bawa duit sendiri lah. Dan bila boleh bawa duit sendiri, boleh makan dine-in kat KFC lah. Macam biasa jamuan khatam kita KFC belakang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.